saya nak sambung ataupun buka sedikit daripada kitab Tafsir Ibn Kathir. Sebab yang lepas, tuan-tuan masih ingat, kita ada baca beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang samar-samar. Kalau tuan-tuan ada buku ini, kitab Aqidatul Najin tulisan Rumi, ke surat 118, iaitu ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, bermula tangan Allah di atas tangan mereka itu. Surah Al-Fath ayat 10. Dan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbik. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan kekal oleh muka Tuhan kau ya Muhammad. Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuk. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan telah datang Tuhan kau. Surah Al-Fajr ayat 22. Maka segala ayat mutasyabihat itu wajib dipalingkan, dipindahkan bagi makna yang lain. Dipindahkan makna yang lain daripada makna yang zahir itu, makna yang secara literal, secara perkataan, dari Arab ke bahasa kita Melayu, dengan makna yang munasabah yang sesuai dengan qawaid, kaedah-kaedah syar'iyyah, syarak. Baik, tapi dalam kitab ni tak diterangkan tafsirnya lah. Maknanya disuruh kita rujuk tafsir. Dan alhamdulillah, di masjid ini ada saudara kita, tak tahu siapa, telah menghadiahkan kitab Tafsir Ibn Kathir, juzuk 1 hingga 30. Tapi juzuk 1 hingga 3 hilang, aku tengok. Mungkin ada yang pinjam. Ada orang ini mungkin ada. Yang akan hilang, maaf. Jadi tuan-tuan boleh rujuk apa nama ni, untuk dia bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Indonesia lah. Orang macam saya tak pandai bahasa Arab, maka bolehlah buka kitab ini untuk semakkan salah satu kitab tafsir. Banyak lagi kitab tafsir yang lain untuk dia rujuk. Baik, sebelum kita bacakan tafsirnya, saya nak bacakan tentang apa nama ni, Ibn Kathir itu sendiri. Minta maaf, minta tolong yang juzat maaf susahkan ustaz ni. Jadi sebelum kita baca kitab tafsir ni, tuan-tuan, eloklah kita kenal dengan penafsir ni, serba sedikit supaya datang, orang kata, hormat ataupun penghormatan ataupun mengenal lah. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi mudah-mudahan bila kita kenal, kita cinta pada ulama muslim. Dia pada juzuk yang pertama, Islam yang lagi kita pasal peribadi lah. Dia diterangkan serba sedikit oleh penerbit,
munafik ya. Baik. Tafsir Quranil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir yang paling tersuhur di dunia Islam. Ketersuhurannya itu didukung oleh beberapa faktor berikut. Satu, kepakaran penulisnya, yaitu Al-Hafiz Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraish Al-Dimashqi, Damaskus kan. Salah seorang ulama yang mahir di berbagai bidang ilmu agama di abad 8 Hijrah. Di antara bidang yang ditekuninya adalah tafsir Quran. Beliau juga bergelar Al-Hafiz, yaitu seorang ahli hadis yang hafal beribu-ribu teks hadis Nabi SAW. Di samping itu, beliau juga seorang penulis produktif yang telah banyak menghasilkan karya-karya tulis ilmiah agamis, berunsur agama lah, kan. Di antaranya yang cukup monumental adalah kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sebut sedikit ya, tak banyak ya, itu. Kalau ada latar belakang pendidikan itu bagus gitu. Tak, tapi saya cuba cari ada kat dalam sana. Jadi kalau abad ke-8 Hijrah, maksudnya disebut sini lahir pada tahun 700 Hijrah. Tadi abadnya abad ke-8 Hijrah. Tahun berapa? Pada tahun 700 Hijrah, dan meninggal dunia pada tahun 774 Hijriyah. Maknanya lebih kurang 74 tahun Hijriyah. Ia terkenal sebagai seorang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu tafsir, hadis dan sejarah. Sangat banyak buku yang telah beliau tulis dan dijadikan rujukan oleh para ulama, hufaz dan ahli bahasa. Tafsirnya ini merupakan tafsir terbesar dan mengandung manfaat yang luar biasa banyaknya. Sebuah tafsir yang paling besar perhatiannya terhadap manhaj tafsir yang benar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir sendiri dalam mukadimah yang disampaikannya, metode ataupun cara penafsiran yang paling benar iaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jika anda tidak dapat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, maka hendaklah anda menafsirkannya dengan hadis. Dan jika tidak menemukan penafsirannya dalam Al-Quran dan hadis, maka hendaklah merujuk pada pendapat para sahabat, kerana mereka lebih mengetahui berdasarkan konteks dan kondisi keadaan, yang hanya mereka lah yang menyaksikannya. Selain itu, mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna, pengetahuan yang benar dan amal soleh. Namun jika tidak ditemukan juga, maka kebanyakan para imam merujuk kepada pendapat para tabi'in, mengikut sahabat, dan ulama sesudahnya. Panjang jalan tuan Baik, mudah-mudahan cukuplah untuk kita kenal sedikit tentang penafsir yang kita nak baca ya. Dia punya apa ni? Peribadi dia ya, sedikit. Baik, kita terus masuk kepada ayat yang kita nak tengok tadi, iaitu tentang ayat Al-Fath ayat 10.
ayat 10. Ayat penuh dia apa tuan-tuan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ayat 10 ya. Artinya lebih kurang bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Mu tu siapa? Allah lah. Apa nama ni? Rasul lah. Rasul. Sebab ayat sebelumnya tu disebutkan tentang Rasul. Sesungguhnya kami mengutusmu, ini Rasulullah, sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Baik. Jadi sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Baik, jadi saya terus apa nama ni, bacakan pada tafsir lah. Dia berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna arsalnaka syahida." Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, yakni atas semua makhluk, wa mubasysyiran, dan pembawa berita gembira, yakni bagi orang-orang yang beriman, wa nadhiran, dan pemberi peringatan, yakni bagi orang-orang kafir. Mengenai hal ini telah dikemukakan sebelumnya dalam surah Al-Ahzab. Itu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh. Jadi dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ni, dia bukan setiap ayat tu ditunggalkan, ceritanya yang berkaitan tu dikumpulkan. Jadi dalam ayat ini, ayat ke-8, 9 dan 10 dikumpulkan dalam satu ceritanya lah. Ditafsirkan 3 ayat sekali. Sebab ceritanya berkaitan supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan agamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga beberapa ulama lain yang mengatakan, yakni mengagungkannya, mengagungkan Allah. Wa tuwaqqiruhu, dan membesarkannya, yakni menghormati, mengagungkan dan memuliakannya, yakni memuliakan Allah. Wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepadanya, mensucikannya. Bukratan wa asila, pada waktu pagi dan petang, yakni pada awal dan akhir siang. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuliaan dan penghormatan baginya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Hal itu sama sebagaimana firman-Nya, "May yuti'illaha faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran surah An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadullahi fawqa aydihim." Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya dia, yakni ilmunya. Dia, yakni ilmunya, hadir bersama mereka. Pengetahuan Allah hadir bersama mereka, mendengarkan seluruh ucapan mereka. Allah Ta'ala tahu ucapan mereka, melihat tempat-tempat mereka, dan mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, serta apa yang mereka tampakkan. Dialah Rabb, pemelihara yang maha tinggi, yang menerima bai'ah perjanjian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerananya dalam surah ini Allah berfirman, "Faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsi." Maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri.
Maksudnya akibat buruk itu akan kembali kepada pelanggarnya, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkannya, tidak memerlukannya. Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar, iaitu pahala yang melimpah. Dan bai'ah ini, janjian ini adalah bai'atul ridwan yang terjadi di bawah pohon Samurah di Hudaybiyah, dan juga kita panggil janjian Hudaybiyah kan. Dan jumlah para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada yang mengatakan 1,300 orang, dan ada pula yang mengatakan 1,400 orang. Juga ada yang berpendapat 1,500 orang, dan yang pertengahan adalah yang paling benar. Jadi fokus tadi tangan Allah di atas tangan mereka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dimaknakan dia yang ilmu ni, pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah, Allah Ta'ala tahu ucapan mereka, tempat mereka, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tunjukkan. Jadi bukanlah makna tangan Allah itu memang Allah Ta'ala itu ada tangan, tidak. Itu ayat yang pertama. Pun begitu, kita tidak boleh menafikan perkataan yadu dalam ayat Al-Quran, sebab memang Al-Quran itu diturunkan memang ada perkataan yadullah. Haram kita buang walaupun satu huruf. Kalau sengaja boleh bawa murtad, mengubah Al-Quran. Tetapi pemahaman kita tentang yadu itu sendiri, kita tak boleh fikir sendiri. Kita kena rujuk kitab-kitab para ulama. Sebab apa tak boleh fikir sendiri? Kita kan ada otak, Ustaz. Allah Ta'ala kan memberikan otak. Fikir, Ustaz. Yalah. Mungkin ada yang berfikir begitu. Tapi secara logiknya begini. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kemudian bahasa Arab. Kemudian ayatnya ada yang mutasyabihat dan muhkamat, yang jelas dan muhkamat jelas, mutasyabihat yang samar-samar. Jadi kita ni hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Para sahabat radhiyallahu anhum juga telah wafat. Maka macam mana cara untuk kita tahu makna sebenar ayat yadullah tersebut? Bukan ayat yadullah saja, keseluruhan makna Al-Quran lah. Bukan kata keseluruhan makna Al-Quran. Macam mana kita nak tahu Al-Quran itu disampaikan? Maksudnya ayat-ayat Al-Quran tu macam mana kita nak tahu? Bukan itu saja, macam mana nak baca. Yang pertama sekali, kita akan belajar huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Siapa yang ajarkan huruf-huruf hijaiyah itu? Rasulullah, sahabat dah wafat. Para ulama, melalui kitab-kitab para ulama, barulah kita kenal huruf-huruf Al-Quran. Kemudian barulah kita pandai baca barisnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Kemudian barulah kita tahu keseluruhan Al-Quran itu. Dan akhirnya kita nak tahu makna setiap huruf, setiap ayat Al-Quran tersebut. Maka cara yang sama, kita nak tahu huruf Al-Quran, baca Al-Quran. Caranya macam mana? Dari para ulama, kitab-kitab para ulama. Jadi para ulama yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkan makna sebenar Al-Quran itu mengatakan bahawasanya yadullah, iaitu ilmu Allah, pengetahuan Allah. Maka kita terimalah, kita terima penafsiran
para ulama. Ya? Dan sebenarnya bukan satu kitab tafsir yang ada, boleh dibandingkan. Salah satu cara lagi untuk kita tahu kitab ni betul ke Ustaz, bandingkan dengan kitab tafsir yang lain. Ini alhamdulillah masjid ni ada kitab tafsir. Saya pun tak mampu beli, kata dia lebih kurang RM700. Harganya kan RM700 sebenarnya kalau banding dengan handset kita tuan-tuan, mahal lagi handset kita. RM700 dapat handset apa sekarang? Budak pun tak nak handset RM700. Bagi hadiah anak kan. Wah, handset apa dalam urusan otak besar. Wah, seronok. Sudah buka, lupa pula nak cabut harga RM700 di kedai. Jadi berbanding kawan ni kan, kawan tu RM1,000 lebih. iPhone dapat RM700 kan. Kalau handphone macam saya Redmi ni bolehlah dapat. Itu pun rakam satu kuliah, masuk 2 kuliah dah penuh. Semalam punya lupa nak upload kat YouTube, nak rakam hari ni punya penuh, tak boleh. Hari ni punya tak boleh rakam. Dia kena satu hari satu video je, tak muat kan. Jadi RM700 itu kalau yang Arab punya tak sampai 700, 100 lebih, 100 lebih 200 boleh dapat. Ni pasal di alih bahasa ke Melayu lah, bahasa Melayu. Kan? Nak menterjemah daripada Arab ke bahasa Melayu kan senang. Tak? Cuba bahasa Inggeris ke bahasa Melayu itu pun payah. Ada cikgu bahasa Inggeris kat sini. Kan? Bahasa Inggeris tu nak terjemah ke bahasa Melayu pun payah. Lagi di bahasa Arab ke bahasa Melayu kan. Dan tak boleh sembarangan. Kalau bahasa Inggeris tu boleh je sembarangan. Kan? Macam maruah nenek saya pernah buat pantun bahasa Inggeris. Pantun bahasa Inggeris. Saya kecil tu, pandai betul ni aku. Arwah ni nyanyi lah, nyanyi. Pasal apa? Pantun dia bukan bahasa Inggeris, dia campur Jawa sikit. Yes, no, no, yes. Orang-orang your best. Orang-orang your waist. Tapi dia jadi nak samakan yes tu jadi west. Waktu waist. Yes, no, no, yes. Orang-orang your waist. Tak ada dah. Gitu pantun dia. Baik. Jadi itulah harga untuk penafsiran penterjemahan kitab tafsir. Baik. Jadi tuan-tuan boleh cari dekat kedai buku, kedai kitab-kitab tafsir yang lain. Kalau macam saya pasti terjemah juga. Tapi tak semua ada penterjemahan. Tak semua. Cari kitab tafsir Marahul Labib, kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Mujaffir, dan kitab tafsir Futuhatul Ilahiyah, kitab tafsir Tabari. Ini saya sebut nama je tuan-tuan, bukan belajar semua, tidak. Oh, Ustaz dahsyat sebut kita Arab semua. Saya nama je. Itu pun nama pendek. Dia nama dia panjang. Nama-nama kitab ni panjang. Jadi saya apa nama pendek je. Ini pun dia tak tulis nama panjang di mana. Tak ada atas nama. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh minat untuk mengetahui makna Al-Quran, memang baguslah itu ilmu fardu kifayah. Memang wajib kita pelajari. Tapi jangan sampai kita tak pelajari ilmu fardu ain. Ini pun banyak kali juga saya sebut, tuan-tuan pun dah berdarah telinga dengar. Alah, sampai yang sama je lah. Tapi kena selalu ingatkan, kena selalu sampaikan. Ilmu yang wajib fardu ain kita belajar tauhid, fikih, tasawuf. 3 ni wajib fardu ain. Tak belajar berdosa besar. Dah belajar ilmu fardu ain, baru masuk ilmu fardu kifayah. Salah satunya tafsir. Jadi tafsir ni ilmu fardu kifayah. Bukan maknanya tak payah, tidak. Orang kata fardu kifayah ni senang Ustaz, seorang buat lain tak payah. Dari segi formula tu betul. Dia mahu
Seorang buat lain tak payah. Tapi kadang-kadang tak jadi. Kalau seorang meninggal, ini fardu kifayah, tak apa biar imam tu. Siapa? Imam buat yang lain tak payah. Saya tak nak sambung. Dia ada sambungan dia tu, lawak dia tapi tak nak. Jadi apa nama ni, seorang buat lain tak payah, tak boleh. Walaupun dari segi formulir itu betul, tapi dari segi pelaksanaan tu kalau boleh dengan begitu. Macam juga semain berjemaah, semain fardu berjemaah, fardu kifayah, tapi seorang tak jadi. Macam nak berjemaah kalau seorang? Kena dua orang. Baik. Jadi ilmu tafsir penting, bagus, tetapi bukan nak menafikan ilmu tafsir. Maknanya sebelum belajar ilmu tafsir wajib belajar tauhid dahulu. Mungkin ada golongan atau sesiapa yang boleh bertikaikan, Ustaz, zaman Rasulullah mana ada ni hari ni Rasulullah kata hari ni ya sahabat-sahabat kita nak belajar tauhid ya. Agak-agak kat kitab. Ini kita nak, esok kita belajar fikih. Nanti lusa kita belajar tasawuf. Dan nanti bulan baru kita belajar ilmu fardu kifayah, tafsir. Memang tak ada. Zaman Rasulullah tak ada. Begitu tak ada. Tak ada pengkhususan ni tauhid, ini fikih, ini tasawuf. Rasulullah pun tak ada tetapkan ini sebelum tajuk pelajaran kita hari, tak ada. Secara formal tak ada. Rasulullah pun menyampaikan agama secara tak formal, secara langsung, bukan secara macam kita belajar ada sekolah, ada bab satu, bab dua, ada ilmunya ni tauhid, ni fikih, tasawuf. Zaman Rasulullah sampaikan Al-Quran dan hadis itu je secara tak langsung. Bukan secara tak langsung, tak faham langsung atau tak langsung. Secara apa nama, tak langsung lah. Maknanya secara formal. Ini bukan secara formal macam kita. Jadi sahabat tu Allah Ta'ala jadikan dia pandai bahagikan sendiri. Maksudnya daripada Al-Quran yang Rasulullah sampaikan, hadis yang Rasulullah sampaikan, ini bab tauhidnya begini, bab fikihnya begini, bab tasawufnya begini. Pun begitu, apa nama ni, masih tak dituliskan apa nama ni, ada sikit-sikit lah, maksudnya dari segi tauhid begini, dari segi fikih begini, dari segi tasawuf begini. Yang tetap betul, yang banyak menyebutkan ni tauhid fikih tasawuf pada zaman tabi'in, didokumentasikan, dituliskan. Ni kitab tauhid, ni kitab fikih, ni kitab tasawuf. Dalil Quran dan hadisnya, dalil Quran hadisnya fikih, dalil Quran hadisnya tasawuf. Jadi pembahagian ilmu tu kemudian. Memang zaman Rasulullah tak ada pembahagian ilmu tersebut. Diturunkan ayat Al-Quran tu, kalau tuan-tuan nanti ada rezeki belajar ilmu tafsir, nanti ada satu ilmu dalam tafsir dipanggil nuzul ayat. Sebab nuzul, sebab turun ayat. Sebab nuzul, sebab turun ayat. Kenapa ayat Al-Quran yang ini turun? Ayat yang pertama, Iqra. Kenapa ayat ini turun? Sampailah ayat yang terakhir turun. Ini kenapa ayat ini turun? Jadi ada peristiwa yang berlaku, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Sedikit demi sedikit, habis sampai 30 juzuk selama 23 tahun. Jadi setelah para ulama memudahkan cara untuk kita belajar agama Islam itu, kenapa kita nak menyusahkan? Yang Melayu kata ada beraru berenang. Macam itulah. Macam ustaz lah, ada kereta naik motor, itu saya sebab nak dia baca. Itu lain. Kan? Baik, jadi apa ni tadi? Kena ikut aturan belajar agama Islam. Kalau tidak, sama macam ilmu akademik. Kalau tuan-tuan ingat dulu ada PTS, darjah 3 ada PTS,
potong, tak payah masuk darjah 4, terus naik lompat darjah 5. Dulu kawan saya masa tu zaman saya darjah 6, ada cantik, ingatlah. Jadi dia ada adik dia pun pandai macam dia juga. Jadi masa adik dia tu darjah 3, PTS tu ada. Jadi adik dia salah seorang yang masuk PTS tu lah. Jadi lompat dari darjah 3 terus naik darjah 5. Itu kajian dibuat kan. Kajian tapi dilaksanakan. Kajian tapi dah dilaksanakan. Jadi masa darjah 6 budak tu tadi yang ambil PTS, masa darjah 6 memang target 5A lah, masuk 5A. Masuk 4A ke 5A tak ingat lah. Tapi maknanya targetnya full lah A. Tak dapat. Apa tu? Dia ada B, tapi taklah sampai C atau fail kan. Ada B. Tak dapat full A, 4A 5A tak dapat. Pasal apa? Darjah 4 ni dengan darjah 3 jauh pelajaran dia sebenarnya. Apatah lagi kalau terus masuk darjah 5, lagi lah. So kalau tak silap saya setahun je PTS ni. Tahun depannya dah tak ada dah. Pasal banyak yang tak berjaya lah. Kan? Jadi maknanya dari segi akademik pun, kalau kita tak ikut aturan, dia tu cuma nak kaji lah kan. Tapi maknanya dah setelah dikaji, rupanya gagal. So kena ikut balik darjah 3 masuk darjah 4. Barulah apa nama ni, darjah 6 tu boleh lah dapat 5A, 4A kan. Jadi nak cerita, nak gambarkan begitulah ilmu agama ni. Kalau kita terus belajar tafsir contohnya, tanpa kita dalami ilmu tauhid, paling tidak pun yang ijmal, yang ringkas. Yang ringkas. Yang ringkas ini dalil ringkas. Kalau kita tak dalami, ataupun lagi bagus lagi kalau kita nak mendalami ilmu agama, apa salahnya kita mendalami tauhid itu sendiri? Dalam ilmu tauhid ni ada kadar ilmu fardu ain. Dalam ilmu tauhid itu sendiri, ilmu tauhid itu fardu kifayah, fardu ain, wajib setiap orang. Kadar fardu ain ni tu ada tahap dia. Sampai sini dia fardu ain. Awak belajar lebih lagi fardu kifayah. Maknanya kalau satu orang dia nak belajar tauhid pagar fardu ain je, boleh. Boleh. Tapi syaratnya jangan awak bahas lebih tentang tauhid. Contoh macam sembahyang. Boleh tak saya nak belajar rukun sembahyang saja, perkara membatalkan sembahyang saya tak nak belajar? Boleh. Rukun sembahyang 13 tu belajar. Tak nak belajar perkara membatalkan sembahyang, boleh. Tapi ada syarat lah. Syaratnya awak jangan buat lebih daripada rukun 13 tu. Yang lebih tu jangan buat. Maknanya kalau tak ada dalam 13 rukun, awak jangan buat. Contoh, dalam 13 rukun sembahyang, ada tak sedawa? Tak ada, mana ada rukun sembahyang sedawa kan? Jangan buat. Pasal apa? Awak tak belajar tentang perkara membatalkan sembahyang. Contoh lagi, apa nama ni, berhem. Rukun sembahyang bukan. Awak jangan buat. Kenapa? Awak tak belajar bukan membatalkan sembahyang ni. Mana lah tahu dia termasuk bukan membatalkan sembahyang. Manalah tahu. Bukan manalah tahu, memang pun. Contoh lain pula, belajar kereta. Boleh tak saya nak belajar peraturan apa nama ni, peraturan jalan raya, saya tak nak belajar larangan-larangan yang tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Boleh tak? Boleh, tapi awak ikut je peraturan. Jangan, maksudnya apa nama ni, naik kereta mesti itu, mesti ini kan. Yang jangan-jangan tu dia tak nak belajar. Boleh. Tapi jangan buat lain daripada yang awak belajar, yang diberi panduan tu lah. Kan? Kalau boleh, tak apa. Masalahnya awak melebihi daripada yang fardu ain tu tadi contoh ni. Baik. Jadi
kalau dah memang kita nak belajar melanjut pelajaran dari segi tak kira lah secara formal atau tak formal, nak melanjutkan pelajaran tentang tafsir, maka ada lebih baik kalau kita lanjutkan yang tauhid tu, fardu kifayah dalam tauhid. Jadi salah satu bab dalam ilmu tauhid itulah tadi kita berfahaman bahawasanya ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat dan ada yang muhkamat. Kalau satu orang dia belajar tafsir, dia tak terus dia terus belajar tafsir, dia tak mendalami tauhid kita tadi tentang bab ayat Al-Quran itu ada muhkamat dan mutasyabihat, dia akan pening. Dia akan pening. Kenapa? Bila dia belajar ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang seolah-olah bertentangan. Ada ayat Al-Quran yang seolah-olah bertentangan. Kalau tuan-tuan ada ambil PQS atau PSI, Pendidikan Quran Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah masa sekolah, kalau ada lah, ataupun anak-anak ataupun anak jiran ke ataupun semara ke, kawan-kawan ke apa, yang ada ambil Pendidikan Quran Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah, dia ada bab tentang tafsir dekat situ. Ada ayat Al-Quran yang menyuruh secara umum, kemudian ada pengecualian. Ayat Al-Quran tu seolah-olah contohnya begini. Ada ayat Quran, saya lupa ayat yang mana, tapi artinya semua bangkai ke semua makanan laut itu halal. Saya lupa lah. Dia ayatnya umum. Semua makanan, semua binatang, semua bangkai dalam laut itu halal, kalau tak silap lah. Semua binatang bangkai, maknanya binatang yang telah mati lah, dalam laut itu halal. Semua. Ayat Quran itu kata semua. Rupanya ada ayat yang lain dalam ayat Quran juga ada kecuali. Ada kecuali. Itu sebab kita belajar makanan yang daripada laut semuanya halal kecuali bangkai dalam laut semua halal kecuali yang beracun, yang apa lagi, yang hidup dua alam, laut dan juga darat, ada pengecualian. Sedangkan ayat Al-Quran kata bangkai dalam laut semuanya halal. Satu lagi, semua darah haiwan haram. Semua darah haiwan haram. Dalam ayat yang lain rupanya ada pengecualian, kecuali yang beku. Dalam buku apa? Hati boleh makan. Hati itu darah sebenarnya. Kalau tuan-tuan ambil hati ayam ke, hati kambing ke, hati lembu ke, blend, darah jadi darah, buih darah. Tak lalu makan dah. Macam tu kan. Hati. Jadi maknanya ayat Al-Quran tu dengan ayat Quran yang lain seolah-olah bertelagak. Baik, masuk tauhid pula direct. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Ni mana satu ni yang matikan ni? Allah Ta'ala ke malaikat? Kalau tak lalu dengan tauhid tuan, pening mana? Bila kita dah belajar tauhid, ini ayat zahir. Ini ayat apa nama ni? Zahir syariat. Zahir syariat hakikat, maaf. Saya pun dah terlupa kan. Ini ayat zahir syariat, ini ayat hakikat tauhid. Itu semua dalam ilmu tauhid. Jadi kalau kita jumpa ayat-ayat begitu, kita dah tak pening. Budak buat pantun, biasa kan pen merah biru kan, you marah I love you. Yang pen merah pen kuning, you marah I pening. Macam-macam hal budak. Dapat dah.
Jadi kalau kita tak belajar tauhid tuan-tuan, memang pening jadi. Pen kuning jadi pening. Apatah lagi bila kita dah belajar tauhid, buka pula kitab tafsir, ada pula pembahasan. Mudah untuk kita faham, mudah untuk kita terima. Baik. Dan harus diingat, tauhid itu pun kita pelajari dengan kitab-kitab para ulama. Dengan kitab-kitab para ulama. Macam mana tahu kebenaran kitab para ulama itu? Banding dengan kitab-kitab yang ada. Dibandingkan. Macam kitab Aqidatul Najim kita baca ni. Ini ada ambilan daripada kitab-kitab Arab. Kitab Tuhfatul Murid, kitab Fathul Majid, kitab Jawharatul Tauhid, isinya itu sama. Dan kitab-kitab tauhid tersebut ada dalam Quran hadis ini. Kalau ada kitab-kitab tauhid banding dengan kitab yang lain. Macam lain je. Jadi dekat situ boleh diragui dan boleh dipertikaikan kitab tersebut. Dia sebut kitab tauhid, tapi isinya tak sama dengan kitab-kitab para ulama yang lain. Itu boleh dipertikaikan. Jadi mula daripada tauhid itu sendiri kena betul. Mula daripada kitab tauhid itu sendiri kena betul. Baik, sambung. Jadi kita terus tebuk pada ayat Surah Ar-Rahman ayat 27. Surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Rabbmu, wajah Tuhanmu, wajah pemeliharamu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya, iaitu Allah. Maknanya wajah Allah itu diri Allah. Bukanlah Allah Ta'ala itu ada wajah, tidak. Baik, jadi dalil kepada penafsiran tangan Allah itu ilmu Allah, wajah Allah itu diri Allah Ta'ala sendiri, itu daripada ayat Al-Quran yang lain, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga laisa kamitslihi syai'. Ayat itu pendek, tetapi itu menafsirkan kebanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu apa pun. Baik, cukuplah kata ni tuan-tuan. Beberapa penerangan, alhamdulillah kita dapat baca sedikit daripada satu kitab tafsir, iaitu Ibnu Katsir. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu. Mari kita tutup dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin